Bersama saya Azlin Arif dalam rentasan berita edisi 1422. Antara paparan utama. Ahli politik rebut kuasa, rakyat tak mampu beli susu. Bersatu parti yang tidak dihormati. Inilah dampak tebuk atap. Pemandu bas gila tu mari parti mana? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bertekad untuk menghentikan amalan rasuah dan penyelewengan yang dilihat semakin menjejaskan tadbir urus kerajaan. Dalam hal ini, Anwar berkata Malaysia kaya dengan hasil minyak dan gas, kelapa sawit serta hasil bumi. Tetapi amalan rasuah seolah-olah sudah menjadi sistemik ketika pentadbiran kerajaan terdahulu. Katanya pentadbiran kerajaan sebelum ini banyak melibatkan permintaan komisen. Saya kalau dimaki sebanyak mana pun saya tidak peduli. Saya nak hentikan amalan-amalan itu. Kalau saya izinkan rasuah, sampai bila negara kita ini nak maju, katanya. Beliau berkata demikian ketika ucapan perasmian Himpunan Usahawan Bumiputera bertema Usahawan Madani Membangun Ekonomi. Katanya lagi amalan itu kekal sebelum ini kerana tiada sesiapa berani sentuh pemimpin yang berjawatan tinggi. Anwar dalam masa yang sama turut menegaskan bahawa kerajaan bertekad untuk menoktahkan kemiskinan tegar dalam negara meliputi semua lapisan masyarakat pada tahun ini. Beliau berkata rekod sekarang negara masih mempunyai kira-kira 136,000 keluarga dalam golongan miskin tegar. Saudara rasa saya boleh senang lenang menjadi PM pada ketika rakyat ada yang nak beli susu pun tiada wang. Beli uniform sekolah pun tidak boleh. Kita ahli politik gaduh soal yang lain dan rebut bidang kuasa. Hal-hal asas tidak boleh selesaikan. Jadi saya kata, katalah apa pun. Makilah banyak mana berbakul pun, saya tidak akan bertolak ansur nak noktah kemiskinan tegar tahun ini juga, katanya. Anwar turut mengucapkan tahniah kepada Kerajaan Pulau Pinang kerana negeri ini merupakan satu-satunya negeri yang mempunyai rekod jumlah kemiskinan tegar yang paling rendah di seluruh negara. Terdahulu, kira-kira 1,000 usahawan Bumiputera dan 40 agensi kerajaan persekutuan serta negeri telah menyertai Majlis Himpunan Usahawan Bumiputera yang diadakan di Bertam Resort. Untuk mencapai hasrat berkenaan, Anwar berkata Kerajaan Perpaduan Madani berhasrat memperkenalkan konsep jenis sekolah baharu yang menyasarkan anak kepada golongan paling miskin di negara ini. Perdana Menteri berkata cadangan penubuhan sekolah itu adalah bagi membolehkan golongan berkenaan mendapat akses pendidikan walaupun keputusan peperiksaan mereka kurang merangsangkan. Justru Anwar berkata pelaksanaan sekolah berkenaan akan berpandukan kerangka sekolah menengah sains serta berasrama penuh yang memfokuskan kepada golongan terbabit. Ini akan memberi makna manusiawi dan keadilan kepada mereka. Akses dan peluang secara saksama bagi membolehkan tiada mana-mana golongan yang tercicir. Kita ada pendemokrasian mutu pendidikan bagi membolehkan semua berhak mendapatkan pendidikan. Nama saja berhak tetapi sekolah di Mani Urai, Kelantan, Kapit, Sarawak, Pulau Pinang dan Kolej Melayu Kuala Kangsar, Perak tetap ada kesenjangan, katanya. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Temu Anwar bicara pendidikan madani yang turut dihadiri Menteri Pendidikan Fadilan Siddiq di Kolej Matrikulasi Pulau Pinang. Benar, rakyat majoritinya orang Melayu selain kelompok kecil termasuk Cina, India, orang asli dan pedalaman Sabah serta Sarawak perlu disantuni demi masa depan yang lebih baik. Keseluruhan kementerian juga tidak hanya perlu membincangkan projek-projek besar dan mega, sebaliknya perlu berusaha membantu golongan terbabit keluar dari belenggu kemiskinan. Tidak hanya berbincang tentang High Speed Railway, projek laluan rel Pantai Timur ECRL, bangunan berkembar, Putrajaya dan sebagainya, tetapi yang miskin nak beli susu anak tak cukup, nak beli pakaian sekolah pun tak cukup. Kerajaan perlu beri keutamaan. Rakyat mahu melihat sendiri apa yang dilakukan kerajaan untuk mengangkat darjat miskin tegar di bumi Malaysia. Malah Perdana Menteri pernah menegaskan jumlah kemiskinan tegar dalam negara perlu dinoktahkan tahun ini juga, bukan tunggu tahun hadapan atau tahun berikutnya. Tahniah Kerajaan Perpaduan Madani.
Objektif awal penubuhan Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu yang kian terpesong yang mana ia mahu menggantikan UMNO dengan memberi lebih ruang kepada orang muda dan muka baharu, terutama mempunyai latar belakang bersih, memberi dorongan kepada Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Dr. Muhammad Faiz Naaman mengumumkan peletakan jawatan termasuk berhenti sebagai ahli parti itu berkuat kuasa hari ini. Menurut beliau, pemilihan calon oleh parti juga bersifat berat sebelah kepada kartel tertentu dan muka baharu dijadikan sebagai ahli semata-mata untuk dipertandingkan dalam PRN Selangor. Rentetan itu, Muhammad Faiz berkata ia telah menyebabkan pemberontakan lebih 9 bahagian bersatu di Selangor hingga berlakunya insiden membakar bendera Perikatan Nasional secara terbuka sebagai tanda protes akar umbi terhadap pencaturan jawatankuasa pemilihan saringan calon. Keputusan kepimpinan parti yang seringkali mengabaikan suara akar umbi, para pengasas awal dan teguran jentera bawahan menyebabkan Bersatu telah mengalami kekalahan dalam pilihan raya negeri PRN Melaka dan PRN Johor sebelum ini. Sejarah itu juga dilihat bakal berulang pada PRN 6 negeri terutama untuk kerusi-kerusi Bersatu dalam PRN Selangor sekarang, katanya menerusi satu hantaran di laman sosial Facebook hari ini. Tambah beliau, bukan itu sahaja, kelemahan lembaga disiplin parti yang lambat dan banyak kerenah menyebabkan watak yang telah keluar dan mengkhianati parti dalam pilihan raya umum ke-15 lalu boleh kembali mendakwa dirinya masih menjadi ahli Bersatu untuk dipilih menjadi calon PN dalam PRN ini. Tidak menghairankan jika Bersatu tidak lagi menjadi wadah tumpuan penghijrahan mereka dari parti-parti lain atau menjadi sasaran kemasukan anak-anak muda serta orang baharu dalam politik memandangkan kerapuhan sistem pengurusan keahlian, ujarnya. Pada masa sama, Muhammad Faiz memaklumkan bahawa parti berkenaan makin tidak dihormati. Malah ujar beliau ada permintaan dan keputusan rundingan tidak diendahkan oleh rakan parti yang terkuat dalam PN apabila mereka tahu bahawa Bersatu makin lemah dari segi kepimpinan dan pengaruh akibat percaturan politik dalaman. Beliau turut menzahirkan rasa kecewa kerana Bersatu kurang menekankan mengenai asas ideologi perjuangan dalam kalangan pemimpin dan akar umbi parti hingga ada pihak baharu menyertai parti cuba membawa mentaliti terdahulu. Saya ingin membuka lembaran buku baharu kehidupan sempena penghijrahan saya ini tanpa menoleh lagi ke belakang. Saya harap kita boleh mengamalkan politik matang berdasarkan rasional, fakta, realiti dan keutamaan dalam membentuk masyarakat yang adil, cerdik menilai serta tidak taksub dengan individu demi membina kembali negara majmuk, katanya. Muhammad Faiz Naaman hari ini mengumumkan peletakan jawatan sebagai Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Bersatu termasuk keluar sebagai ahli parti itu. Keputusan yang saya ambil ini tidak dipengaruhi oleh mana-mana pihak, dibuat secara sukarela dan berdasarkan prinsip yang saya pegang di mana saya tidak boleh lagi mewakili kepimpinan parti kerana mempunyai pertentangan pendapat, idea serta visi mengenai pengurusan serta hala tuju Bersatu. Saya ucapkan terima kasih atas segala peluang yang telah diberikan kepimpinan parti selama 7 tahun saya bersama dalam parti ini sejak ia ditubuhkan pada 2016, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Faiz sebelum ini dilihat sering mengeluarkan kenyataan berlawanan dengan keputusan pimpinan tertinggi berhubung calon pilihan raya negeri PRN. Menurutnya, calon Bersatu yang akan bertanding adalah lemah dan bermuslihat dan membangkitkan keputusan parti itu untuk mencalonkan mereka yang telah tewas dalam PRU15 dan secara khusus menyebut nama Datuk Seri Rina Harun yang tewas di Sepang, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali Gombak, Sasha Lina Abdul Latif Ampang dan Dr. Afif Bahardin Shah Alam. Menurut Faiz, dia turut mengutuskan surat peletakan jawatan itu kepada Presiden Bersatu Tan Sri Mahyudin Mat Yassin hari ini. Faiz yang dilantik sebagai Ahli Majlis Tertinggi Bersatu pada 2020 mendakwa parti itu tidak dihormati oleh parti komponen Perikatan Nasional terbesar. Siapa parti terbesar itu? Terang lagikan bersuluh, jawapan ada pada anda. Lebih memalukan sekarang ialah Bersatu hakikatnya makin tidak dihormati, malah ada permintaan dan keputusan rundingan tidak diendahkan oleh parti rakan komponen yang terkuat dalam PN. Kenapa? Kerana mereka tahu bahawa Bersatu makin lemah dari segi kepimpinan dan pengaruh akibat terlalu banyak percaturan politik dalaman dan watak-watak yang tidak dihormati masyarakat luar diangkat menjadi pemimpin. Kepada para pengundi di 6 negeri, anda masih belum terlewat membuat keputusan seperti mana yang dilakukan figura penting dalam PN yang bernama Faiz. Rasional, fakta, realiti dan membentuk masyarakat yang adil, cerdik menilai serta tidak taksub jadikan sandaran dalam membuat keputusan demi generasi akan datang. Ramai netizen berang dengan tindakan penyokong Perikatan Nasional yang menebuk pembahagi jalan semata-mata hendak memacak bendera parti gabungan tersebut.
Kejadian dilaporkan pada 5 Ogos lalu di kawasan Dewan Undangan Negeri Hulu Kelang di mana Pengerusi Perikatan Nasional Selangor Datuk Seri Muhammad Azmin Ali bertanding menentang timbalan Ketua Wanita Keadilan Juwairia Zulkifli. Kenapa aku sebagai pengundi DUN Hulu Kelang akan tolak sekeras-kerasnya Azmin Ali dan PN? Sebab pergi rosakkan harta awam, tebuk lubang dalam road divider untuk pacak bendera. Kurang ajar punya PN, sembang lebih konon nak tak habis Selangor tapi harta awam kau rosakkan. Ciap seorang pemilik akaun Twitter bernama Farhan. My vote is for you, Ju Zulkifli, katanya bermaksud beliau akan mengundi Juwairia Zulkifli. Tweet tersebut mendapat ribuan ciapan semula dan tanda like. Sementara itu, netizen turut meluahkan kemarahan mereka di Facebook terhadap perbuatan tersebut. Perikatan Nasional ni bukan setakat tebuk atap tapi dengan divider jalan sekali demo tebuk. Lokasi di DUN Hulu Kelang, kata Ahmad Azri di Facebooknya. Seorang pemilik akaun Facebook bernama Mitch Reformis menegaskan merosakkan harta milik kerajaan tempatan adalah satu kesalahan dalam Akta Kesalahan Pilihan Raya. Parti yang melakukan kesalahan tersebut boleh dikenakan kompaun oleh PBT dan deposit bahan kempen boleh hilang, ujarnya. Inilah dampak kerja tebuk atap yang dihalalkan oleh pemimpin PAS yang mengaku menggerakkan langkah Sheraton pada hujung Februari 2020 yang lalu. Pada 22 Oktober tahun lalu, Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang berkata beliau memulakan langkah Sheraton yang bertujuan untuk menjatuhkan Pakatan Harapan selepas PAS menganggap gabungan itu sedang berusaha menghapuskan hak keistimewaan Melayu. Beliau mengakui memulakan langkah tersebut bersama Presiden Bersatu Tan Sri Mahyadin Mat Yassin dan mencadangkan namanya sebagai Perdana Menteri. Ketika itulah saya mencadangkan beliau sebagai Perdana Menteri yang seterusnya. UMNO bersetuju dan Perikatan Nasional dibentuk bagi menggantikan PH. PN bukan kerajaan pintu belakang, katanya seperti dipetik Berita Harian. Pada masa itu, negara sedang diserang wabak COVID-19. Seluruh kepimpinan Pakatan Harapan, khususnya Menteri Kesihatan ketika itu, Datuk Seri Zulkifli Ahmad sedang bertungkus lumus menyelamatkan nyawa mangsa penyakit tersebut. Tidak ada kematian akibat COVID-19 semasa era Pakatan Harapan mentadbir negara. Namun, ketika kerajaan tebuk atap yang bermula pada 1 Mac 2020 beralih daripada Perikatan Nasional kepada Barisan Nasional, pada 21 Ogos 2021, lebih 1.5 juta terkena jangkitan COVID-19. Jumlah kematian ialah 14,168 dan kes yang masih berada dalam unit rawatan rapi ICU seramai 1,049. Berbalik kepada tindakan penyokong gabungan tersebut yang menebuk pembahagi jalan hanya untuk memacak bendera itu, mereka bukan hanya merosakkan harta awam, malah mengganggu lalu lintas kenderaan. Ia sangat berketepatan dengan kenyataan Abdul Hadi dalam tulisan minda presidennya yang bertajuk Pemerintahan Kakistokrasi pada 1 Ogos lalu yang jelas bertujuan mencemuh Pakatan Harapan seumpama beruk. Upahnya cukup nasi, satu tempurung dan sedikit air. Berehat di atas kayu penunggulnya mencemik muka semua yang lalu lalang. Merasakan dirinya yang paling cantik, mulia dan bijak. Apabila badannya sudah membesar dan taringnya sudah panjang, dia akan lebih mengganas menyerang sesiapa sahaja tanpa mengira sesiapa termasuk tuannya sendiri. Lebih malang lagi sekiranya spesies begitu menjadi pengundi dan lebih buruk kalau diundi menjadi pemimpin rakyat atau pemimpin negara, sindir Abdul Hadi. Tetapi hakikatnya perangai seumpama beruk itu dipamerkan oleh penyokongnya sendiri yang tidak menghormati peraturan atau undang-undang negara. Justru, jom channel kongsikan terjemahan petikan ayat Al-Quran dalam surah Al-Isra ayat 71 hingga 72 yang digunakan oleh Abdul Hadi untuk kalian memikirkannya. Ingatlah suatu hari yang pada hari itu kami panggil tiap-tiap umat dengan pemimpinnya dan sesiapa yang diberikan kitab amalannya pada tangan kanannya, maka mereka ini akan membaca kitabnya itu dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Dan sebaliknya, sesiapa yang buta hatinya di dunia ini, nescaya di akhirat nanti dia akan lebih buta pula dan lebih tersesat daripada jalan yang benar. Surah Al-Isra ayat 71-72. Pemimpin Perikatan Nasional saban hari meratib akan berlaku tebuk atap. Penyokongnya mendahului mereka dengan menebuk pembahagi jalan. Seperti buah kedempung di luar berisi, di dalam kosong. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata walaupun baru 8 bulan berkuasa, beliau akan melakukan yang terbaik kerana cita-citanya adalah untuk menjadikan Malaysia sebuah negara kuasa ekonomi dalam tempoh 5 hingga 6 tahun lagi. Impian dan cita-cita saya ialah menjadikan Malaysia kuasa ekonomi dan sebuah negara yang hebat untuk semua rakyatnya. Saya mahu negara ini kembali baik, ekonomi baik, negara baik dan rakyat bersatu.
Beliau berkata demikian dalam program ceramah Mega Madani di Pekan Sungai Ara di Pulau Pinang pada 5 Ogos lalu. Beliau juga berkongsi beberapa hasil positif perbincangan dengan pihak korporat antarabangsa yang akan melabur di negara ini. Menurut Anwar, kestabilan politik negara ini telah menarik semula minat pelabur ke Malaysia. Beliau merujuk kepada Infineon Technologies AG Infineon yang mengumumkan rancangan syarikat itu untuk membina kilang di Kulim, Kedah bagi mengeluarkan 200mm Power Fab 6 silicon carbide terbesar di dunia. Ini merupakan satu penghormatan yang amat besar kepada Malaysia susulan dasar ekonomi termasuk ekonomi madani yang diamalkan Malaysia selain kepimpinan telus kerajaan perpaduan, tegas Anwar. Beliau juga memaklumkan bahawa Ketua Pegawai Eksekutif Tesla Inc. Elon Musk telah menzahirkan komitmen untuk membuka ibu pejabat syarikat itu di Cyberjaya tahun ini. Selain itu, katanya syarikat otomotif China, Geely, bakal membuat pelaburan sebanyak 10 bilion US dollar atau kira-kira 50 bilion ringgit untuk menjadikan Tanjung Malim, Perak sebagai kota automobil kereta terbesar di rantau ini. Perdana Menteri juga menyelar sikap pemimpin pembangkang yang setiap hari maki hamun dan tidak beradab seperti orang Melayu tetapi mengharapkan beliau melayan surat-suratnya. Anwar dipercayai merujuk kepada Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Noor yang berhadapan dengan beberapa kes di mahkamah dan juga tuntutan saman. Namun, bagi Timbalan Presiden PAS, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, kepimpinan Perdana Menteri disifatkannya lebih banyak bercakap berbanding bekerja. Beliau mengkritik dengan menggunakan analogi seorang yang mahu menaiki bas tidak perlu melihat penampilan bas tersebut. Sebaliknya perlu memeriksa kewarasan pemandunya. Kita nak naik bas, jangan tengok bas comel atau tak comel. Kena tengok pemandu gila ke tak gila. Kalau bas molek, pemandu gila bukan saja tak sampai dengan kita sekali mampus. Nak pergi ke mana, biar jelas kerajaan nak bawa rakyat ke mana. Masalah ekonomi apa dibuat, apa perancangan. Soalnya ketika berucap di ceramah Mega Dewan Undangan Negeri Kelaburan juga pada malam 5 Ogos lalu. Tuan Ibrahim mencabar Anwar supaya menangkap mereka yang ada kes rasuah, bukannya berceramah mengata negara kita susah kerana perompak penyamun rampas harta rakyat. Pergi tangkaplah, dakwalah di mahkamah. Kenapa tak dakwa? Tuduh kosong tak jadi apa? Bidasnya. Tesla, Geely dan Infineon adalah syarikat gergasi antarabangsa, bukan kedai goreng pisang Makcik Kiah yang kononnya hendak dibantu oleh Presiden Bersatu Tan Sri Mahathir Mohamad Yassin ketika era beliau Perdana Menteri. Walaupun macam mana cekapnya syarikat gergasi berkenaan bertindak, takkan hari ini berjanji akan melabur, esok ratusan ribu rakyat Malaysia sudah mula bekerja dan mendapat gaji lumayan. Timbalan Presiden PAS ini mungkin lupa Mahathir yang juga pengurusi Perikatan Nasional iaitu gabungan yang di dalamnya ada PAS hari ini sudah jadi kluster mahkamah. Celah mana pula Tuan Ibrahim kata tak ada dakwaan dan tuduhan kosong. Untuk rekod, semasa Tuan Ibrahim memegang jawatan sebagai Menteri Alam Sekitar dan Air, beliau menjadi bahan lawak apabila menegaskan 2 buah kontena yang membawa sampah dari Amerika Syarikat mengandungi barang dagangan sisa plastik yang bersih. Malaysia juga disisihkan daripada sidang kemuncak tindakan iklim Amerika Syarikat pada 22 hingga 23 April 2021 yang dihoskan oleh Presiden Joe Biden. Tuan Ibrahim bercakap seolah-olah baru turun dari bas buruk dalam perjalanan yang amat tidak selesa sehingga Perdana Menteri tak mengambil gaji pun diumpamakan seperti pemandu bas gila. Setakat itu sahajalah kebolehan Menteri Kerajaan Tebuk Atap yang hari ini ke hulu ke hilir berteriak kononnya sedang mempertahankan orang Melayu setelah hilang kuasa. Kalian fikir sendiri, bagaimana kalau bas yang tidak molek itu putus brek atau pedal rosak ketika mengendali di jalannya bengkak-bengkok dan berbukit bukau. Tiba-tiba di hadapan ada lori balap. Agak-agaklah kalau nak kritik pun, siapa sebenarnya pemandu bas yang gila itu? Semoga Allah selamatkan kita daripada kegilaan. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Jom Channel ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penyokong Jom Channel dan kepada yang berminat untuk memberikan sumbangan bagi membolehkan kami meneruskan perjuangan menyampaikan berita yang benar. Sumbangan boleh dibuat melalui akaun bank yang tertera. Suara rakyat kami sampaikan demi negara tercinta. Teruskan bersama kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azlin Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.